Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah dalam kuliah pada kali ini kita akan membacakan hadis berkenaan dengan sifat-sifat orang-orang mukmin yang budiman. Antara sifat orang mukmin yang budiman ialah dia menunaikan permintaan oleh orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnul Munkadir yang berbunyi an Ibnul Munkadir qal sami'tu Jabiran radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in qat id faqala la ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in qat faqala la. Daripada Ibnul Munkadir, aku mendengar Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah apabila diminta sesuatu lalu baginda berkata tidak. Diulang, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah apabila diminta sesuatu lalu baginda berkata tidak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, kalau dilihat kefahaman daripada hadis ini, kita dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemurah. Dan Rasulullah tidak pernah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghampakan harapan atau permintaan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghampakan harapan dan permintaan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan permintaan orang lain tanpa merasa bimbang kehabisan harta. Rasulullah menunaikan permintaan orang lain tanpa merasa bimbang kehabisan harta. Jadi, ayolah kita mencontohi sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan kata tidak. Kita bersedialah membantu dengan ringan tulang, bersifat amanah, bersifat rahmah terhadap orang lain. Kita bersifat pemurah dan tidak bakhil. Kenapa? Kerana kita akan dapat merasai kemanisan iman. Kita dapat merasai lazatnya keimanan bila kita berbuat baik, mencintai orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang ada pada dirinya 3 perkara ini, maka dia akan dapat merasakan manisnya iman. Iaitu yang pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai berbanding dengan yang lain. Yang kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintai kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka.
Sidang hadirin saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Dalam hadis ini, kita dapat belajar ada 3 perkara jika dimiliki oleh seorang Muslim akan menjadikannya merasai kelazatan iman, kemanisan iman. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila dia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya kerana Allah. Dan yang ketiga, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak mahu untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mewajibkan adanya penghormatan, kecintaan, ketundukan dan mengikuti dan mencontohi apa sahaja yang dilakukan oleh baginda dengan kita mengagungkan sunnah-sunnah baginda. Di antara tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mengamalkan, mempraktikkan sunnahnya, menghidupkan sunnah dan mengajak kaum muslimin untuk beramal dengan sunnah serta berjuang membela sunnah dari orang-orang yang mengingkari sunnah ataupun orang-orang yang memperlecehkan sunnah. Dan termasuk juga cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah dengan menolak dan mengingkari semua bentuk bid'ah, kesesatan dan khurafat, perkara-perkara yang direka oleh manusia. Muslimin muslimat, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, mencintai seseorang juga adalah sebab kita dapat mencintai, dapat kita merasai kelazatan iman. Kita mencintai seseorang semata-mata kerana Allah sebagai tanda kemanisan iman. Al-Imam Ibn Al-Qayyim pernah berkata, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurnaan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanisan iman juga tercapai apabila ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala memberikan hidayat, menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak mahu untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi bila kita telah diberikan iman, berdoalah kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan, pesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikannya hidayat, bimbingan. Wa hab lana min ladunka rahmah. Berilah kepada kami rasa belas kasihan-Mu ya Allah. Kenapa? Kerana dengan kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada manusia kerana Allah, dan benci kepada kekufuran, kita akan mendapat ganjaran dan naungan di hari akhirat nanti. Ada 7 golongan yang dinaungi di akhirat nanti. Antaranya lah bila kita mencintai seseorang kerana Allah. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqan bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi wa rajulani tahabba fillah fajtama'a ala dhalika wa tafarraqa ala dhalik. فاجتمع على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل
دعته امرأة ذات منصب أو ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Hadis ini panjang yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertamanya ialah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh, yang membesar dalam beribadat kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Bila dia keluar daripada masjid, dia akan teringat pada masjid sehinggalah dia kembali semula kepada masjid. Yang seterusnya, 2 orang yang mencintai kerana Allah. Mereka saling mencintai kerana Allah. Mereka berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Seterusnya, orang yang mengingati Allah saat dia bersendirian, lalu dia menangis, kedua matanya berlinang dengan air mata. Yang seterusnya, lelaki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk melakukan kejahatan, tapi dia berkata, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan perbuatan baiknya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Panjang hadis ini, tapi menarik untuk dibincangkan. Sebagai manusia, suatu hari nanti kita akan dibangkitkan di mahsyar. Akan dihimpunkan di mahsyar, tempat yang tidak ada orang yang mampu menolong, membantu kita. Semua lari daripada kita. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari yang tidak ada orang yang akan membantu kita. Adik-beradik lari, suami isteri lari, ibu ayah lari, anak-anak pun lari. Tapi di saat itu ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan daripada Allah. Yang pertamanya ialah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya sentiasa tertambat ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah kerana kecintaan kepada Allah. Yang kelima, orang yang mengingat Allah ketika bersendirian lalu berlinangan air matanya. Yang keenam, orang yang diajak oleh wanita yang kaya dan cantik untuk melakukan kejahatan, lalu ia enggan dan dia berkata, aku takut kepada Allah. Dan yang ketujuh, seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Masya Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, saudara-saudari kasih sekalian, marilah kita sentiasa berusaha menjadi orang baik. Mana-mana kategori yang 7 ini, kalau kita berada di mana-mana posisi, kita menjadilah orang yang baik supaya kita dapat mendapat naungan dan rahmat Allah di hari akhirat nanti. Orang yang sentiasa mendapat naungan ialah mereka yang sentiasa nak jadi baik. Antaranya ialah kita saling cinta mencintai sesama manusia semasa kita berada di dunia ini. InsyaAllah kita akan mendapat naungan. Semoga kita menjadi salah seorang yang akan mendapat naungan di hari kiamat kerana kita saling mencintai sesama Muslim semata-mata kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana perkara lain. Kita mencintai kerana Allah semasa kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita semua. Cukuplah setakat itu dulu untuk perkongsian pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.